Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, apa khabar anak-anak Ustazah Nurul, anak-anak Riki, semua sihat? Okey, kalau semua sihat boleh tunjuk tangan good. Okey, alhamdulillah. Okey. Dah sedia ke kita nak belajar pagi ni? Kita nak belajar fiqh Toharah. Pelajaran fiqh Toharah ni buku belum dapat lagi. Jadi awak tak perlu keluarkan buku. Ustazah akan tunjukkan slide. Okey, Ustazah akan tunjukkan slide. Okey, sebelum kita mula, Ustazah nak kita sama-sama baca doa. Okey, taruh tangan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Amin. Okey, alhamdulillah. Okey, Ustazah akan tunjukkan slide. Ustazah akan share sekejap ya. Okey. Ini adalah buku teks awak. Tapi buku ni belum sampai kan. Jadi ini adalah muka macam mana buku awak. Okey. Jadi untuk hari ni, untuk subjek fiqh Toharah, Ustazah akan ajar tajuk Toharah Zahir. Tajuknya adalah dekat sini ni. Kalau awak boleh tengok ni, tajuk yang warna biru pekat ni, Toharah Zahir. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud Toharah? Nanti kita akan belajar apa yang Ustazah Nurul sebut ni. Toharah lah, Zahir lah. Nanti Ustazah akan terangkan apa maksud Toharah Zahir. Jadi kita tengok dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tahuru syatrul iman. Maksudnya, kebersihan itu separuh daripada iman. Siapa yang pernah dengar perkataan ni? Kebersihan separuh daripada iman. Angkat tangan. Saya nak tengok. Ada beberapa orang yang pernah dengar, ada juga yang tak pernah dengar. Bagus. Perkataan ni selalu jugalah akan kita dengar. Kebersihan separuh daripada iman. Sabar separuh daripada iman. Semua tu adalah antara cabang-cabang iman. Jadi penting sangat untuk kita jaga kebersihan. Kita kena jaga kebersihan diri kita, kebersihan sekeliling kita. Sebab semua tu separuh daripada iman. Nak tunjukkan kita seorang yang beriman. Kita tengok dekat gambar ni, ada 4 gambar. Gambar yang pertama adalah gambar seorang budak lelaki mandi. Lepas tu ada gambar tandas. Gambar dia dengan tuala dan gambar dia solat. Gambar dia mendirikan solat. Kita tengok satu-satu dekat kotak yang ni. Kejap. Kalau tengok dekat kotak warna biru yang pertama ni, dia cakap bila diri kita bersih, kita boleh solat. Bila diri kita bersih, kita boleh solat. Dekat
kotak yang dekat yang bulat ni, dia cakap setiap hari kita mandi. Setiap hari kita mandi kan. Pagi-pagi kita bangun, kita mandi. Petang-petang lepas kita main basikal ke, lepas kita main kat taman ke, kita kena mandi. Jadi setiap hari bila kita mandi, setiap hari juga kita bersih. Kalau kita tak mandi, kita bersih ke kita kotor? Kita kotor. Lepas tu badan kita bau wangi ke badan kita bau busuk? Kalau kita tak mandi, badan kita bau busuk. Okey, jadi sebelahnya ni, bila badan kita bersih, badan kita jadi sihat. Sebab apa pentingnya kita jaga kebersihan? Kita kena mandi. Yang pertama sekali, bila kita bersih, kita boleh solat. Yang kedua, bila badan kita bersih, badan kita jadi sihat. Tapi kalau kita tak mandi, badan kita akan sakit. Senang nak dapat penyakit sesama, batuk. Lepas tu macam mana kita nak solat? Bila kita dah demam, kita tak boleh solat kan? Jadi kita kena jaga kebersihan kita. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, kotak yang bawah ni, okay, hasil daripada pembelajaran kita hari ini, awak semua akan dapat memahami dan menjelaskan maksud Toharah Zohir. Kita belum sampai lagi ni. Apa maksud Toharah Zohir? Nanti kita tengok muka surat sebelah. Okey, lepas tu awak juga boleh bagi tahu Ustazah 2 contoh Toharah Zohir dengan betul. Okey, nanti Ustazah akan minta buka mikrofon untuk awak bagi tahu Ustazah apa contoh Toharah Zohir. Okey, sekarang kita tengok muka surat sebelah. Okey. Okey, dekat muka surat yang kedua ni ada gambar 2 orang pelajar lelaki. Macam pelajar lelaki, anak-anak Ustazah ni. Okey, ada 2 orang pelajar lelaki berjumpa dengan seorang Ustazah. Okey, kita nak tengok apa yang pelajar lelaki ni tanya dekat Ustazah dia. Okey, kita tengok yang pertama, pelajar lelaki ni tanya yang ni. Ustazah, apa itu Toharah Zohir? Dia tanya dekat Ustazah dia, macam awak tanya kat Ustazah Nurul kan sekarang. Ustazah Nurul, apa maksud Toharah Zohir? Saya tak faham lah Toharah Zohir. Okey, jadi Ustazah dia jawab. Ustazah Nurul jawab. Okey, apa maksud Toharah Zohir? Toharah Zohir ialah menghilangkan najis. Kita kena hilangkan najis. Apa-apa jenis najis ataupun hadas pada badan kita. Ni badan kita ni, kita kena hilangkan najis atau hadas pada badan. Okey. Pakaian, kita kena hilangkan pada badan, pakaian, tempat tinggal. Okey, Ustazah pecahkan kepada 2. Dia ada 2 maksud. Okey, yang pertama sekali kita fokus kepada menghilangkan najis atau hadas pada badan, pakaian awak ni sekarang dan juga tempat tinggal. Okey, Ustazah akan terangkan. Okey, maksud Toharah Zohir tu awak kena hilangkan apa-apa najis yang ada dekat badan awak, pakaian awak dan juga tempat tinggal. Okey, Ustazah Nurul, apa maksud najis tu? Okey, najis tu macam mana? Ustazah akan terangkan. Okey, najis tu maksudnya semua benda yang kotor. Semua benda yang kotor. Contohnya, tahi burung, tahi kucing, kencing kucing, ataupun air kencing awak sendiri tu adalah najis juga. Awak punya najis tu maksudnya kalau awak pergi tandas awak buang air kecil tu, awak buang air besar tu semua najis. Okey? Ataupun darah, darah tu semua tu najis. Okey, jadi Toharah Zohir ni maksudnya awak kena hilangkan kalau semua benda tu ada dekat badan awak, pakaian awak, tempat tinggal awak. Okey, contoh. Saya nak bagi contoh. Satu hari ni, awak pergi ke kedai. Awak nak beli aiskrim. Okey, awak pergi kedai, awak nak beli aiskrim. Okey, awak naik basikal. Lepas tu tiba-tiba awak berhenti dekat awak berhenti dekat sebatang pokok. Okey, awak berhenti kat sebatang pokok, awak nak letak basikal awak lah sebab awak nak pergi kedai kan. Awak nak beli aiskrim tadi. Okey, sebelum awak nak masuk dekat kedai,
awak nampak dekat atas pokok tu ada seekor burung. Ada seekor burung. Kan selalu burung dia suka hinggap dekat atas pokok kan? Okey. Lepas tu, tiba-tiba awak tengok, cantiknya burung tu. Okey, awak dah tengok cantik-cantik. Tiba-tiba, burung tu berak. Burung tu berak kena dekat baju awak. Alamak, burung ni berak lah kena dekat baju saya. Kotor tak? Kotor kan? Okey, lepas tu awak dah fikir, tapi saya nak beli aiskrim ni. Nantilah saya bersihkan, balik rumah nanti saya bersihkan. Saya nak beli aiskrim ni, saya dah haus dah, tak sabar nak makan aiskrim. Awak pun biar dulu najis yang ada dekat pakaian awak tu, tahi burung tu awak biar dulu. Awak cakap, nanti balik rumah baru saya basuh. Okey, lepas tu awak pun masuklah dekat kedai. Masuk kedai beli aiskrim, makan aiskrim, bawah pokok, makan. Lepas tu awak pun nak balik. Awak nak balik rumah. Okey, bila awak balik rumah, tiba-tiba azan. Azan Zuhur contohnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, azan Zuhur. Bila dah azan Zuhur, ibu bapa awak, mama awak, ayah awak, papa awak ajak awak solat. Abang, jom ikut mama solat. Contoh kan. Okey, jom kita solat sama-sama. Lepas solat, kita makan. Lepas tu awak pun lupa tentang awak punya najis, tahi burung yang ada dekat baju awak tadi. Awak lupa dah. Okay, awak pun pergilah ambil wuduk. Kita nak solat kena ada wuduk kan? Awak pun pergi ambil wuduk. Lepas tu awak pun pergi bentang sejadah. Lepas tu awak solat macam biasa. Okey. Jadi, bila awak dah habis solat, baru awak tengok balik dekat baju awak. Tadi baju saya ada tahi burung lah. Kan saya cakap saya nak bersihkan, tapi saya lupa. Jadi, Saza nak tanya. Siapa-siapa nak jawab boleh buka mikrofon. Solat tadi tu sah ke tak? Maksudnya solat awak tadi tu diterima tak? Okey, siapa nak jawab? Boleh buka mikrofon. Sah ke tak sah? Tak sah. Jadi kita tak diterima solat tu. Pandai. Okey, kenapa solat tu tak sah? Sebab ada najis. Itulah yang kita panggil, kita kena taharah zahir. Kita kena hilangkan najis tu yang ada dekat badan kita. Kalau dekat badan kita, pakaian kita ada najis, lepas tu kita solat je macam biasa, solat kita tak sah, tak diterima. Okey, itu contoh yang pertama. Najis tu ada pada baju awak, pakaian. Okey, kita tengok pula contoh najis yang ada dekat tempat tinggal. Okey, Saza bagi contoh baru. Okey, dekat rumah awak ada bela seekor kucing yang sangat comel. Okey, siapa ada bela kucing? Angkat tangan. Ada beberapa orang bela kucing. Dekat rumah Saza pun ada kucing juga. Saza pun bela kucing. Okey, sambung balik cerita kucing kita. Okey, awak bela kucing. Selalunya kucing awak warna apa? Kucing awak warna apa? Warna yellow, kuning. Siapa? Ada lagi. Siapa lagi warna putih? Awak pula kucing warna apa? Kucing warna kuning. Okey. Ramai. Okey, ramai ada kucing kan? Semua ni sayang kat kucing. Okey, Saza sambung cerita kucing Saza. Boleh? Saza, saya sayang kucing juga, tapi mak ayah saya tak bagi nak beli kucing. Oh, iya ke? Tak apa. Kalau awak sayang pun dapat pahala. Walaupun kita tak bela kucing, tapi kita sayang kucing dan sayang haiwan, kita dapat pahala. Okey? Walaupun awak tak bela, awak jangan risau. Awak tetap sayang kucing, awak tetap dapat pahala. Okey, jadi Saza nak sambung cerita kucing Saza. Nak dengar ke tak nak? Okey, nak dengar? Okey, Saza sambung Okey, jadi awak bela kucing awak ni selalunya dia ada dalam rumah dia. Dia dalam sangkar kan? Okey, satu hari ni
awak buka rumah dia, awak buka sangkar dia, jadi dia pun keluar. Dia pun seronok. Yeay, saya dapat keluar. Miau, miau. Kan, contoh. Sebab dia selalunya dekat rumah dia je. Bila dia dapat keluar, dia rasa happy lah. Dia rasa seronok. Dia pun lari, jalan-jalan kan. Lepas tu dia masuk dekat rumah awak. Dia cakap, besar juga rumah tuan saya ni. Saya jarang nak masuk sebab selalu saya duduk dekat rumah saya je kan, dia kata. Kucing pun boleh bercakap tau. Tapi kita tak faham lah apa yang dia cakap. Dia selalu cakap, ew, ew, ew. Tapi sebenarnya dia bercakap. Kita je tak faham sebab itu bahasa kucing lah. Kalau bahasa kita sekarang, bahasa Melayu lah. Kalau manusia dia cakap bahasa Melayu kan. Okey, sambung balik. Lepas tu dia masuk dekat dalam rumah dia, rumah awak. Lepas tu dia pun tiba-tiba, tadi dia baru lepas minum. Lepas tu tiba-tiba dia rasa nak terkencing. Selalunya dia kencing dekat luar kan. Dia tak pernah masuk rumah. Lepas tu tiba-tiba dia pun pergi dekat satu sudut tu. Dekat satu sudut tu, selalunya sudut tu tempat awak solat. Selalunya tu adalah tempat awak solat. Tiba-tiba kucing tu kencing dekat situ. Dia kencing kat situ. Okey, bau kencing kucing wangi ke busuk? Siapa tahu? Busuk kan? Okey. Pandai. Busuk. Lepas tu bau hancing. Betul. Okey, lepas tu bau hancing. Ya. Okey, lepas tu lepas kucing tu kencing, dia pun keluar daripada rumah awak. Dia keluar, lepas tu dia masuk balik rumah dia. Lepas tu mama awak tutup balik sangkar tu, tutup balik rumah dia kan. Tapi mama awak sendiri tak sedar, tak perasan pun yang kucing tu dah kencing dekat situ. Okey, jadinya bila dah azan contoh azan asar pula. Okey, azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, jadi awak pun nak solat. Awak nak solat dekat tempat yang kucing tadi kencing. Tapi awak tak tahu pun yang kucing tu kencing dekat situ. Sebab waktu tu air kencing dia dah kering dah. Okey, jadi awak pun bentang sejadah. Bentang sejadah kenalah kat tempat kencing kucing tu tadi kan. Lepas tu awak pun solat. Waktu awak solat tiba-tiba waktu awak sujud kan. Kita sujud kepala kita dekat bawah kan. Bila kepala kita kat bawah baru kita macam betul-betul bau. Macam bau kencing kucing lah. Contoh kan. Lepas tu bila awak dah habis solat. Awak pun cakap dekat mama awak. Mama, macam ada bau kencing kucing lah kat sini. Okay, lepas tu mama awak pun cium bau. Jadi tempat yang awak solat tadi, tempat tu ada najis dan kotor. Jadi solat awak tadi tu tak sah. Sebab tempat yang kita nak solat tadi kotor. Okay. Jadi itulah pentingnya kita toharah zahir. Kita kena hilangkan najis pada badan kita, pakaian kita dan juga tempat tinggal kita. Okey, boleh faham? Kalau boleh faham, tunjuk tangan good. Okey, bagus. Okey, Alhamdulillah. Okey, sekarang Ustazah Nurul nak sambung maksud yang kedua. Okey, maksud yang kedua untuk toharah zahir adalah kat sini dan memakan makanan yang halal dimakan. Okey, jadi selain daripada awak kena bersihkan najis dan kotoran yang ada pada badan awak, awak juga perlu makan makanan yang halal dimakan. Okey, siapa boleh jawab Ustazah Nurul apa makanan yang halal dimakan? Siapa nak jawab? Okey, apa makanan yang halal untuk kita makan? Sayur, pandai lagi. Apa lagi? Ikan. Saya dengar ikan. Lagi hari-hari awak makan warna putih. Apa nama dia? Nasi. Nasi, roti, biskut. Okey, jadi itu adalah
ayam. Itu adalah makanan yang halal dimakan. Okey? Telur. Okey, telur lagi apa? Kurma. Ya Allah, baiknya ke kurma. Okey, apa lagi? Ya, ya. Bising. Okey, sekarang ni awak dah jawab. Okey, kita Saza tutup balik mikrofon. Okey, sekejap Saza tutup balik mikrofon. Ya. Ya. Sekejap ya. Okey, sekarang semua orang boleh tutup balik mikrofon. Okey, dah tutup mikrofon semua. Okey, jadi Saza sambung lagi. Kita kena makan makanan yang halal dimakan. Okey. Apa pula makanan yang kita tak boleh makan? Apa pula makanan yang haram kita makan? Okey, awak kena ingat, makanan yang haram dimakan adalah anjing dan juga babi ataupun khinzir. Anjing dan juga babi ni bukan setakat haram dimakan, tapi kita nak pegang pun tak boleh. Okey? Okey. Okey, Saza nak semua orang tutup balik mikrofon. Kalau ada yang belum tutup mikrofon, boleh tutup mikrofon. Okey. Saza nak terangkan pasal yang haram dimakan ni. Ni pun penting. Okey, jadi makanan yang haram dimakan adalah anjing dan juga babi. Daging dia tu, daging khinzir tu. Kita selalu makan daging ayam kan. Ayam tu pun kalau kita nak makan, kita kena sembelih dulu. Sembelih tu kita sembelih dekat leher dia tu. Kalau awak pernah nampak ayam kena sembelih tu. Kalau awak pernah tengok cerita Upin Ipin tu ada kan dia sembelih ayam. Jadi awak nak makan ayam pun kita kena sembelih. Dan orang yang sembelih tu kena orang Islam. Okey, kalau orang yang sembelih ayam tu orang Cina, tak boleh makan ayam tu sebab orang yang sembelih tu bukan orang Islam. Okey, kalau daging pula tadi, daging khinzir, daging babi ni ada orang yang makan tau. Orang Cina dan juga orang putih, orang English. Jadi kita sebagai orang Melayu, orang Islam tak boleh makan daging khinzir, daging babi dan juga daging anjing ke. Kita tak boleh, okey? Jadi jangan sesekali makan. Kita kena tengok betul-betul. Kalau macam beli dekat pasar raya ke apa, kita tengok nama dia, okey? Kalau ada nama, dia selalu tulis bahasa Inggeris, nama pork tu, jangan makan sebab pork tu adalah babi. Okey, benda tu haram kita makan. Jadi kita kena makan makanan yang halal dimakan untuk orang Islam. Okey, jadi kita tengok dekat sini, pelajar lelaki seorang lagi cakap apa? Jadi kita mesti menjaga kebersihan diri dan memakan makanan yang halal dan tobeh. Makanan yang halal dan juga makanan yang bersih. Okey, jadi penting kita sebagai orang Islam perlu yang pertama sekali tadi Toharah Zahir, perlu hilangkan apa-apa najis dan juga kotoran yang ada pada badan kita, pakaian kita, tempat tinggal kita dan juga kita perlu makan makanan yang halal dimakan. Okey, kita tengok pula dekat gambar ikan kat bawah ni. Tahukah adik-adik? Okey, awak nak tahu tak? Okey, hukum toharah ialah wajib. Hukum toharah, hukum kita kena bersihkan najis dan juga makan makanan yang halal ni, hukumnya adalah wajib ke atas setiap orang Islam. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Okey, jadi hukumnya adalah wajib. Okey.
Sebelum Ustazah habiskan kelas Ustazah nak tanya balik dekat awak semua. Okey, Tohara Zahir tadi maksudnya kita kena hilangkan apa? Kita kena hilangkan najis. Okey, kita kena hilangkan najis yang ada dekat mana? Siapa ingat? Siapa yang nyanyi tu? Okey, jawab soalan Ustazah yang nyanyi tu. Okey, Tohara Zahir kita kena hilangkan najis dekat mana? Tadi saya terangkan kita kena hilangkan najis yang ada dekat mana? Yang nyanyi tadi tu. Ada jawapan tak? Tak ada? Kita kena pakaian lagi. Pandai. Badan lagi. Dan juga tempat tinggal. Okey, selain tu betul. Okey, selain tu kita juga kena makan makanan yang apa? Yang halal. Okey. Pandai. Okey, boleh faham Okey, masa Ustazah pun dah habis. Okey, sekejap lagi ada Ustaz masuk pula Ustazah lain untuk masuk kelas seterusnya. Okey, jadi itu sahaja yang kita belajar hari ini iaitu Toharah Zahir. Okey, terima kasih Satu Maliki. Okey. Assalamualaikum. Bye. Okey, sekarang awak boleh buka dulu, keluarkan dulu buku subjek seterusnya. Lepas ni subjek apa? Keluarkan buku. Ustazah mana Ustazah? Ada pun Ustazah. Ustazah. Dengar. Ustazah. Ustazah. Ustazah.